Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi bagi sesi PDPR kita pada hari ini bagi mata pelajaran PJPK bagi tahun 3 bersama dengan Teacher Ida. Okey, hari ini kita masih lagi dalam unit yang sama iaitu unit 6, Olahragawan Harapan. Kamu boleh rujuk buku teks PJPK kamu pada muka surat 33. Standard kandungan yang akan kita pelajari pada hari ini 1.8 melakukan kemahiran asas berlari dengan lakuan yang betul. Standard pembelajaran 1.8.1 berlari dalam pelbagai jarak. Manakala objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran nanti, kamu akan dapat menyatakan postur badan seorang pelari jarak jauh dengan betul. Okey, seterusnya fokus pelajaran kita berkaitan dengan larian jarak jauh. Yang ini kamu boleh rujuk buku teks PJPK pada muka surat 35. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan larian jarak jauh? Acara larian jarak jauh adalah acara yang merangkumi larian 800 meter hingga 10,000 meter. Acara larian jarak jauh yang biasa dipertandingkan di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah di seluruh Malaysia ialah larian 800 meter, 1,500 meter, 3,000 meter, 5,000 meter. Larian jarak jauh ini boleh dijalankan sama ada di atas padang ataupun balapan berturap. Okey, berikut adalah contoh larian jarak jauh seperti yang teacher sebutkan pada slide sebelum ni, iaitu 800 meter, 1,500 meter, 3,000 meter, 5,000 meter dan juga salah satu contoh lain iaitu larian merentas desa dan juga larian maraton. Okey, kamu boleh tengok buku teks kamu muka surat 35 ada dinyatakan berkaitan dengan larian jarak jauh iaitu ketika melakukan larian jarak jauh, kepala tegak dan pandang ke depan, badan tegak dan tangan diayunkan aras dada. Lutut tidak perlu diangkat tinggi, berlari di atas tapak kaki dari tumit ke hujung kaki. Okey, jom kita pelajari teknik larian jarak jauh. Mempelajari teknik larian yang betul bertujuan adalah untuk memastikan kita dapat berlari untuk jangka masa yang lebih lama dan tidak membahayakan kesihatan kita. Teknik yang pertama ialah teknik permulaan. Teknik ini dinamakan standing start. Teknik permulaan standing start adalah sesuai digunakan dalam acara jarak jauh dan sederhana. Standing start digunakan untuk meningkatkan tahap konsentrasi dan respons semasa berlepas. Gerakan larian lebih rileks dan tidak dilakukan secara maksimum, manakala kedudukan mata terus fokus ke hadapan dalam jarak 10 hingga 20 meter. Pelari akan cuba memasuki lorong paling dalam sebaik sahaja selesai pusingan pertama. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan diri daripada berlari dengan jarak yang lebih jauh dan juga untuk elakkan gangguan daripada pelari-pelari yang lain. Pelari sebaik-baiknya mengekori pelari hadapan dengan jarak yang tidak terlampau jauh di samping menyimpan tenaga untuk pecutan pada peringkat akhir larian. Teknik yang kedua ialah teknik semasa berlari. Kedudukan badan pelari agak condong ke hadapan. Pergerakan lutut juga tidak terlalu tinggi, sekadar untuk memastikan keseluruhan tapak kaki tidak mencecah trek. Teknik larian yang harus digunakan oleh pelari ialah berlari dengan kepantasan yang lebih pada 100 hingga 200 meter pertama. Kemudian dengan kepantasan sederhana untuk jarak larian yang seterusnya. Tangan pula dihayung secara menyilang ke atas setinggi dagu dan ke bawah separas pinggul.
Gambar di sebelah menunjukkan kedudukan tumit kaki belakang dan hujung tapak kaki ketika tapak kaki mencecah tanah semasa berlari. Ketika tapak kaki mencecah tanah, tumit belakang tapak kaki akan mendarat terlebih dahulu, diikuti oleh keseluruhan tapak kaki sehingga hujung tapak kaki bahagian hadapan. Setiap langkahan rapat dan berubah mengikut kelajuan larian. Teknik yang terakhir ialah teknik penamat. Apabila tiba pada tahap 100 hingga 150 meter sebelum garisan penamat, pelari perlulah berlari dengan kelajuan secara maksimum untuk bersaing dengan pelari-pelari lain untuk sampai ke garisan penamat. Okey, sebagai rumusan PDPR kita pada hari ini, teacher nak terangkan 5 postur badan pelari jarak jauh. Yang pertama, kepala tegak dan pandang ke depan. Yang kedua, tangan diayunkan pada aras dada. Yang ketiga, lutut tidak perlu diangkat terlampau tinggi. Yang keempat, badan hendaklah dalam keadaan tegak. Dan seterusnya yang kelima, kita hendaklah berlari di atas tapak kaki dari tumit ke hujung kaki. Okey. Untuk tugasan PDPR kamu pada hari ini, teacher nak kamu lukis satu peta minda berkaitan 5 postur badan pelari jarak jauh yang teacher dah nyatakan pada slide yang sebelum ni, dan hendaklah dilukis di dalam buku tulis PJPK kamu. Setelah selesai, kongsikan hasil tugasan kamu ke dalam grup WhatsApp kelas nanti. Okey, itu saja untuk minggu ini. Terima kasih teacher ucapkan. Semoga kita jumpa lagi untuk sesi PDPR PJPK pada minggu yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.